أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berbanyak-banyaklah kita mengucapkan rasa syukur. Pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi dalam menyambung bacaan kitab kita dalam bayan wajah-wajah kematian. Barangkali inilah kuliah terakhir sebelum kita menyambut Ramadan Al-Mubarak. Kita sudah berada di pertengahan, sudah melepasi setengah bulan Sya'ban, di mana kita sudah pun menyambut malam nisfu Sya'ban. Dan ramai rakan-rakan kita di banyak tempat masjid surau menyambut nisfu Sya'ban dengan membaca Yasin 3 kali. Walaupun tidak ada nas mengatakan wajib baca Yasin malam nisfu, tetapi membacanya adalah baik sekali, tidak menjadi kesalahan. Cuma hukumnya tidak wajib. Kalau baca, baguslah, tidak menjadi masalah. Muslimin muslimat sekalian, Sya'ban adalah bulan yang tidak kurang hebat. Di bulan Sya'ban ini berlaku satu peristiwa, iaitu peralihan arah kiblat. Pada awalnya solat menghadap kepada Masjidil Aqsa di Palestin, tetapi setelah berlakunya hijrah, tahun kedua hijrah, Rasulullah berada di bumi Madinah, Madinatul Munawwarah. Masa di Madinah itu Nabi rasa tidak selesa salat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, sebab orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Sehingga ada di kalangan mereka kata, Muhammad, ikut kami. Kami menghadap Masjidil Aqsa, dia pun ikut juga. Maka Nabi menyimpan satu harapan, kalau Allah izinkan, kalau boleh nak tukar arah kiblat kepada Masjidil Haram di kota Mekah. Maka Nabi berdoa, dan Nabi selalu mendongak muka ke langit, mengharapkan mudah-mudahan Allah terimalah kehendak untuk tukar arah kiblat daripada Masjidil Aqsa kepada Masjidil Haram. Kemudian daripada itu turunlah ayat. Allah berfirman, ayat 144 suratul Baqarah. Saya petik pendek sajalah. Allah menyebut fawallika wajh. Ayat itu mengarahkan kita tukarlah arah kiblat. Tukar daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram bermula di bulan Sya'ban. Ketika Nabi berdoa, turunlah ayat tadi, fawalli wajhaka syatral masjidil haram
wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah ila akhiril ayah. Maka bermula di situ arah kiblat kita tidak lagi menghadap kepada Masjidil Aqsa, kita menghadap ke Masjidil Haram, kiblat Kaabah yang ada hari ini. Dan selepas ini tidak ada lagi pertukaran sampai bila-bila lah. Muslimin muslimat, walaupun kita tidak lagi menghadap ke arah Masjidil Aqsa, bukan bermakna kita lupa kepada Masjidil Aqsa. Tak, kita tak lupa. Kita akan tetap ingat Masjidil Aqsa dan tetap tidak lupa kepada bumi Palestin dan tidak lupa kepada saudara Islam kita di sana yang masih lagi diganyang oleh musuh-musuh. Cuma arah kiblat itu berpusing kepada Masjidil Haram sebagaimana kita buat pada hari ini. Kedua ialah bulan Sya'ban adalah bulan paling kuat Rasulullah puasa sunat. Sayyidatina Aisyah mengatakan, aku tak pernah tengok Nabi puasa sunat begitu hebat kecuali pada bulan Sya'ban. Kita pun boleh buatlah ikut sunnah Rasulullah. Dan di hadapan kita ialah bulan Ramadan. Ramadan yang kita tunggu-tunggu. Ramadan bila semakin dekat, orang-orang beriman macam kita ni tuan-tuan, semakin dekat dengan Ramadan semakin seronok. Makin seronok, ya Allah, balighna Ramadan, pertemukanlah kami dengan Ramadan. Raja segala bulan ialah bulan Ramadan. Kita berdoa agar Allah pertemukanlah kita. Kalau kita melihat ke belakang, berapa ramai sudah saudara Islam kita, adik-beradik kita, sahabat-sahabat kita telah pun pergi meninggalkan kita. Mereka babai kita dah. Di taman saya hari ini seorang pemuda umur 33 tahun. 33 ni muda tuan-tuan. Umur ahli syurga. Tiba-tiba sakit dada. Mengada sakit dada, aduh, jatuh dan tak ada. Dah babai dah. Dia kata, Ustaz, jangan lupa malam ni solat jenazah selepas maghrib. Saya kata, tu imam, tak sempat lah. Saya nak pergi ke masjid Taman Peroda. Tak ada adalah nak break. Dan kita ada singkat masa. Kalau saya tak main, nak cari ganti, payah sikit. Pasal dah sempit. Saya kata, tu imam, buatlah. Ramai rakan-rakan kita, anak jemaah kita, muda lagi. Kalau tanya dia lah, hang ni nak mati ke nak puasa lagi? Acil lawan potong kuku panjang. Kuku pendek tak payah. Acil lawan potong kuku panjang, pasti dia akan kata, aku nak puasa lagi. Tapi peruntukannya sudah tidak ada. Senang saja. Itulah tuan-tuan. Daripada start malam ni kepada Ramadan nak main ni, boleh berlaku macam-macam. Tapi kita berdoa, ya Allah, berilah peluang kami sekali lagi bertemu dengan Ramadan. Seandainya kita dipertemukan lagi dengan Ramadan, berjanjilah dengan diri sendiri bahawa tahun ini kita akan buat sehabis baik. Tahun lepas tu baik dah. Tahun ni bila dapat kita nak buat lagi baik. Kuliah maghrib kita cutilah. Kita bagi tumpuan kepada solat tarawih. Kita nak bertadarus dan banyak lagi lah ibadat di sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Baik, sambung sikitlah kitab kita. Malam ini kalau ada kitab pada muka surat 93. 93. Bagaimana untuk mati husnul khatimah? Bagaimana kita nak dapat mati husnul khatimah? Ada dua menunggu kita. Satu, mati disebut husnul khatimah, mati terbaik. Mati yang kita semua impi-impikan.
Yang kedua ialah su'ul khatimah, mati yang tak baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kita nak ini ialah mati baik. Sebab itu kita dianjurkan selalu berdoa. Kalau boleh, kerapkan doa tu. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Berikanlah aku, ya Allah, berikan pada kami ini mati baik, husnul khatimah, dan jangan bagi pada kami mati tak baik, su'ul khatimah. Muslimin muslimat, ada 4 golongan manusia yang saya sudah sebut berkali-kali. Satu, manusia yang lahirnya kafir, matinya juga kafir. Ini tak boleh buat kepada hati habislah. Yang kedua, manusia lahirnya sebagai orang Islam, tetapi matinya pula di luar Islam. Dia memilih untuk murtad. Ini pun kita minta, ya Allah, janganlah bagi pada kami. Hari ini yang isi borang nak tukar agama pun ramai, tuan-tuan. Inilah dunia akhir zaman. Duduk di landasan terbaik Islam, pilih nak tukar agama. Yang ketiga, orang yang lahirnya kafir, tetapi dia mati dalam Islam. Lahirnya kafir, tapi di penghujung hidupnya dia mati dalam Islam. Inilah golongan bernasib baik. Bernasib baik. Di penghujungnya dia dapat hidayah, dia bersyahadah, dia meluk Islam, dan dia mati dalam Islam. Golongan inilah golongan yang menyahut tuntutan Allah. Bila Allah Ta'ala kata, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matilah kamu dalam Islam. Golongan keempat itulah golongan terbaik. Kita duduk di sini, lahirnya sebagai Islam, dia mati juga sebagai orang Islam. Inilah dia, tuan-tuan, husnul khatimah. Ada banyak tanda-tanda, ciri-ciri orang mati husnul khatimah. Kalau tak silap kita dah sebut dah sebelum ini. Baik. Bagaimana untuk dapat husnul khatimah? Pertama, hendaklah sentiasa kekal diri dalam iman. Nombor 1, mesti kekalkan diri kita dalam iman. Jangan sampai iman kita tercabut. Berarti kita minta, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Kita minta. Iman itu adalah kuncinya. Kekalkan. Seperti mana Allah janjikan bahawa sesiapa sahaja yang akhir hayatnya membawa iman yang sempurna, ataupun ketika matinya ia kekal dalam iman, maka matinya dinilai sebagai mati seorang mukmin, atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan di akhirat nanti ia mendapat syurga. Dan selepas daripada seksa kubur, dan lepas daripada seksa kubur dan seksa api neraka. Itu istimewanya mati dalam iman. Bila mati dalam iman, maknanya dia dapat husnul khatimah. Bila dapat husnul khatimah, janjinya dia pasti masuk syurga. Walaupun lambat. Ada, tuan-tuan, ahli syurga masuk syurga tetapi lambat. Ada yang cepat. Lambat itu ada satu kumpulan, Nabi kata, dia mati dalam iman, cantik dah, tetapi dia masuk neraka. Masuk neraka walaupun mati dalam iman. Para sahabat terkejut. Manhum ya Rasulullah? Siapa tu ya Rasulullah? Mati dalam iman, cantik, tapi masuk neraka. Nabi kata, golongan orang-orang yang mati, dia mati dalam iman.
tetapi dia membawa dosa-dosa yang tak sempat dia minta ampun dengan Allah. Dia mati dalam iman, tetapi ada sedikit lagi dosa dia buat masa hidup ni, dia tidak sempat taubat. Maka dosa itu, taubatnya berakhir apabila roh dicabut. Roh sudah sampai di tenggorokan, ni ghar-ghar, halqum. Sampai di situ pintu taubat tertutup. Dia masih ada dosa tu. Matinya cantik dalam iman, boleh mengucap, boleh sebut la ilaha illallah. Tapi Nabi kata pasal dosa tu dia ke neraka dulu. Dia akan masuk syurga. Nabi kata siapa yang akhir hayatnya dengan menyebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti syurga. Tapi lambatlah. Lambat itu kerana dosa yang dia bawa itu di akhirat nanti tak ada dah taubat, tak ada. Dosa itu tak akan luruh. Taubatnya sudah tertutup pintu. Untuk menggugurkan dosa itu, dia akan dihumban ke dalam neraka. Masuk neraka dulu, bro. Pasal apa? Dosa kamu banyak tu, kamu dah bawa mai. Setelah gugur, relai habis dosa-dosa tu, dikeluarkan balik dan dia akan dimasukkan semula ke dalam syurga. Sebab itulah tuan-tuan, hukum taubat adalah wajib. Jangan main-main. Kena, kecuali kita rasa kita tak ada dosa. Saya ni ustaz tak ada dosa, nak taubat apa lagi? Saya kata tahniah lah, hebat lah. Kita ni bukan rasul, kita tidak maksum. Kok mana pun ada, walaupun dosa-dosa kecil. Baik, di akhirat nanti terlepas daripada, dan dia tetap masuk syurga, lepas daripada seksa kubur dan juga seksa neraka. Itulah dia orang mati dalam iman. Betul, kita minta, ya Allah, jangan cabut iman kita, biar kita kekal mati dalam iman. Syurga tetap walaupun lambat. Lambat itu pasal dosa. Ada sekumpulan manusia lagi lambat bukan pasal dosa tu. Ada kaitan jugalah, kerana dia terlalu kaya. Bila dengar cerita kata orang kaya syurga lambat, tuan-tuan jangan pula kata aku tak mau jadi orang kaya masuk syurga lambat. Dah, Islam pun nak tengok kita ni kaya-kaya belaka. Sampai bila kita nak merempat? Merempat ni sampai akhirnya merempat di negeri sendiri. Terpaksa kena jadi hamba kepada orang lain di tanah air kita. Sehingga mereka buat kita lebih kurang. Nak pergi solat Jumaat pun tak bagi, nak tutup aurat pun tak bagi, nak semayang pun tak bagi. Merempat kita. Kita nak jadi kaya. Kaya itu antara punca masuk syurga lambat, kerana harta itu akan dipersoalkan. Akan ditanya tu. Kalau Allah bagi kita umur, Allah tanya satu, kamu habiskan umur kamu ke mana? Allah tak tanya kamu ambil umur tu di mana. Dah. Kedua, Allah bagi ilmu. Allah tak tanya kamu curi ilmu di mana. Allah tanya kamu bawa ilmu tu ke mana. Ilmu kamu dapat, kamu guna untuk apa? Kamu mengajar orang yang tak cerdik bagi jadi cerdik, ataupun ilmu kamu itu kamu memperbodohkan orang yang memang dah bodoh pun. Itu saja satu. Bila mai bab harta, dua. Depan belakang ditanya, kiri kanan ditanya, atas bawah ditanya. Min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Kamu ambil di mana harta tu, dan kamu habiskan ke mana? Dua. Malam ni contoh, ada sahabat kita naik kereta lalu depan masjid kita, Masjid Al-Abrar. Dia kata ada orang mengajak ni. Dia parking di luar sana. Atau dia masuk pekarangan masjid, dia tak keluar, dia duduk dalam kereta. Dia duduk dengar, dia duduk catat satu-satu. Wah, ustaz mengajak ni. Adakah itu dikira mencuri? Curi ilmu? Tak. Ilmu tak ada istilah curi. Yang maksud saya satu tu ialah ilmu kamu dapat, kamu bawa ke mana. Itu saja.
Bab harta, tuan-tuan kiri kanan. Mana kamu dapat ni? Banyak sangat ni. Sampai berapa belah kotak, berpuluh-puluh kotak susun duit saja. Ambil di mana ni bro? Kamu ambil di mana? Dia soal tu. Ambil di mana, kamu habiskan ke mana? Kamu bayar zakat ke tidak? Kamu infak ke tidak? Kamu derma ke tidak? Kamu bantu orang miskin ke? Tu yang lambat tu. Akan diperincikan. Nabi Sulaiman antara Nabi yang kaya. Dia dikatakan antara yang lambat. Lambat sikit lah. Sebab dia terlampau kaya. Diperincikan satu. Banyaknya duit kamu. Banyaknya harta kamu. Mana kamu dapat ni? Kalau gaji kamu seumur hidup, kamu boleh dapat ke macam tu punya banyak? Diperincikan. Tuan-tuan jangan pula tak mau jadi kaya jadi. Abdul Rahman bin Auf, sahabat Nabi, kaya. 40 kontena Abdul Rahman bin Auf tu masuk Madinah, gurung. Sayyidatina Aisyah kata, ya Allah, nak kiamat dah ke? Bergegar bumi Madinah. Nak kiamat dah ke? Ya Allah, nak kiamat. Terkejut. Sahabat kata, dah. Gegaran itu ialah unta Abdul Rahman bin Auf bawa masuk barangan. Unta tu 40 unta, 40 kontena tu penuh barang. Gurung. Maka Aisyah kata, dia kata, kaya Abdul Rahman. Patutlah Abdul Rahman masuk syurga lambat. Patutlah masuk syurganya lambat dan dia merangkak. Sahabat kata, bila dengar Aisyah kata lagu tu, dia pergi jumpa Abdul Rahman. Wahai Abdul Rahman bin Auf, kamu kaya. Tahniah, kamu seorang korporat. Memang kamu kaya. Tetapi kamu masuk syurga lambat. Kamu merangkak, kamu tak berlari macam kami. Abdul Rahman tanya pasal apa? Pasal kamu kaya. Akan ditanya, ambil di mana, habiskan ke mana, satu. Abdul Rahman kata, akan kubuktikan pada kamu, aku juga akan berlari-lari masuk syurga, tidak merangkak macam kamu duk kata tu. Lepas kata, kamu duk macam mana? Dia kata 40 kontena, ni harta aku ni 40 unta ini akan ku laburkan dalam Baitul Mal. Akan ku sumbat dalam Baitul Mal untuk aku bantu anak yatim, yatim piatu, orang fakir, orang miskin, ibu tunggal, janda-janda. Akan aku tolong mereka. Ni 40 kontena, bukan aku nak jual. Aku nak masuk dalam Baitul Mal. Aku juga akan berlari masuk syurga, tidak merangkak macam kamu kata. Tuan-tuan, macam ni cepatlah syurga. Sebab harta banyak tu clear, bersih, dan dia memanfaatkan kepada jalan-jalan yang sepatutnya. Baik. Sabda Rasulullah, siapa yang di akhir hayatnya ketika hampir mati sempat menyebut la ilaha illallah, pasti ia masuk syurga. Hadis tu kata, siapa sempat menyebut la ilaha illallah, di penghujung tu Nabi kata dakhalal jannah, confirm. Kok mana pun syurga, mungkin lambat sikit ataupun terus ke syurga. Sebut kalimat ini, dia panggil kalimatun thayyibah. Ini ucapan baik-baik. Kalimat la ilaha illallah ni tuan-tuan, dia membezakan syurga dan neraka. Ramai tahu orang masuk golongan ketiga tadi. Dia lahir kafir, di hujungnya dia bersyahadah masuk Islam, dia mati dalam Islam. Muslimat. Saya baru balik daripada Kashmir, India. Seminggu lah. Anak-anak murid saya bawa saya. Anak murid saya tinggalkan mereka di Sabah 20 tahun lebih dah. Di antara mereka ini ada masuk universiti, masuk UUM. Mai mengaji di UUM, hujung minggu mai duk lepak rumah saya. Depa tak ada adik-beradik, tak ada saudara mara. Mai rumah saya lah, makan, minum, tidur, lepas tu balik.
Lama habis mengaji, graduate belaka, dapat kerja bagus-bagus belaka depa ni. Rumah ni kata, jom ustaz, nak ajak ustaz pergi melancong. Kami bawa ustaz. Pergilah. Satu daripadanya ialah budak tu mu'allaf. Mu'allaf. Dia mu'allaf ketika dia lahir sebagai kafir. Tapi di penghujung hidupnya, dia bersyahadah, dia memeluk Islam. Ketika mana rumah dia terbakar, saya tanya dia macam mana boleh terbuka hati. Masa rumah dia terbakar, tak dan selamatkan apa pun. Di ketika dia pergi ke tapak rumah, dia dok korek cari apa yang patut-patut, yang ada ketinggalan, duit shilling ke apa ke. Masa tu lah dia kata, kat mak dia, kat ayah dia kata, mak, ayah, Tuhan kita bukan kata nak tolong kita, nak tolong diri sendiri pun tak boleh. Tuhan dia tu terbakar. Kan dia ada Tuhan letak di dinding rumah tu, kotak merah tu. Tuhan dia tu ada misai panjang macam Kublai Khan. Kan, macam dia mak tengok, Tuhan kita tu bukan kata nak tolong kita, nak tolong diri sendiri pun tak boleh. Ini semua karut. Maka mereka berhijrah, satu keluarga berhijrah dengan mengucap syahadah. Bawa saya pergi melancong sama tak apa. Saya kata gini, jaga baik-baik, pertahankan iman, jangan tercabut di tengah jalan. Nanti balik ke sana, cari ini ustaz ni kawan-kawan saya, mereka mengajak di sana, mereka tak balik, duduk di sana. Ada yang dah jadi imam, ada jadi imam surau. Ada kawan-kawan kita daripada Kedah ni. Saya sebut nama, cari ni Ustaz Ramli. Oh, dia tahu Ustaz Ramli tu mati dah. Biar betul? Betul ustaz. Baru-baru ni dia mati, saya tak sakit apa. Saya pun tahu, tak dapat berita. Dia kata, ustaz, dia mati ketika sedang membaca khutbah. Dalam khutbah tu dia baru mula, baru dia sebut ittaqullah. Ketika tu dia jatuh dan meninggal. Saya kata inilah mati yang dicemburui. Matinya ini mati husnul khatimah. Mati hari Jumaat. Mati sedang berkhutbah. Bayangkan. Tak apalah, pergi cari lagi satu Ustaz Zakaria orang Jeniang. Kawan saya, kawan lama. Dia menikah sana, dia tak balik lah. Dia ada kebun dah. Pergi cari dia. Ustaz Zakaria ni duduk di mana, tang mana. Saya cerita, dia tahu ustaz, yang ni pun dah mati. Dah meninggal dah. Nak kata tua sangat dah, tapi pencin. Sakit apa? Malam dia meninggal, kita buat majlis bacaan Yasin. Di masjid biasalah macam Yasin malam Jumaat. Dia khalifah. Ketika sedang baca Yasin itu, tiba-tiba jatuh. Jatuh sebelah kanan atas riba kawan. Kawan tu kata, ustaz, jangan melawak. Apa ni melawak-melawak ni? Yasin tak habis lagi. Bukan melawak, tak ada dah. Dan ada nama-nama lain. Saya kata, ni pergi cari. Masih ada. Cari. Kamu mu'alaf, kamu belajar. Kamu jangan tinggalkan ustaz-ustaz ni. Ni. Siapa dia boleh sebut la ilaha illallah? Nanti kata syurga. Perlu diingatkan, seorang yang akan mudah menyebut kalimat syahadah sewaktu hampir mati ialah orang yang dalam kehidupan hariannya menunaikan hak-hak kalimat itu setelah ia berikrar menjadi seorang Muslim. Nak bagi mudah dapat sebut kalimat itu, tuan-tuan, la ilaha illallah ni pendek saja, bukan panjang. Tetapi tidak semua orang boleh sebut dekat-dekat nak mati. Sehingga ada pula syekh-syekh kepiah longgak ni kata, Allah la ilaha illallah tu pendek, kacang aja. Dekat nak mati kita sebutlah. Belum tentu. Walaupun kamu seorang profesor madya, belum tentu boleh sebut kalau tidak ada keizinan Allah Ta'ala. Walaupun pendek. Ada orang sampai tak boleh sebut langsung. Jangan kita pandang lekeh. Ni. Kalau begitu dia kata, untuk mudah sebut kalimat ini,
dia mesti tunaikan hak kalimah tu. Kalimah tu hak dia banyak. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Haknya ialah kamu dah mengaku ikrar tak ada Tuhan melainkan Allah, kamu kena sembahlah dia. Kamu kena sembah dia, kamu kena laksanakan suruhannya, kamu kena tinggal apa larangannya. Itu hak kalimat tu. Berapa ramai hari ni tuan-tuan orang yang pandai mengucap, sebut kalimat ini, mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, tapi mulutnya saja, tapi dalam hidup dia tidak tunaikan hak-hak itu. Kita sekali menyebut la ilaha illallah, kita mengaku Allah tu Tuhan kita, kita bertuhankan Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tapi kenapa hari ini ramai manusia, siapa saya tak tahu, dia mengaku tak ada Tuhan melainkan Allah, tapi dalam hidupnya dia bertuhankan nafsu. Dia bertuhankan kepada hawa nafsu dia. Dia bukan Tuhan, Allah tu sebut saja, tapi dalam hidup bertuhankan kepada pangkatnya, hartanya, nafsunya. Itu semua bukan tak boleh. Pangkatnya, hartanya boleh. Kamu bertuhankan kepada nafsu, tapi jaga nafsu tu biarlah nafsu yang terbaik. Nafsu mutmainnah. Jadi 3 nafsu tu. Nafsu ammarah paling jahat. Nafsu lawamah sederhana. Nafsu mutmainnah itu yang terbaik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tu kita nak tu. Kan? Di sini dia kata, nak bagi mudah sebut, laksanakanlah perintah Allah dan mengaku dah dia Tuhan kita, dan tinggalkanlah larangannya. Laksanakan perintah Allah ni tuan-tuan, mengikut kemampuan kita. Mengikut kemampuan. Setakat mana kita mampu, takat itulah. Tang buat, kita kena buat. Tak boleh tinggal, aku tak mampu. Tak boleh. Kita buat mengikut kemampuan. Macam orang pergi haji. Mampu tu bukan duit. Saya ni tak ada duit ustaz, tak mampu. Ada manusia duitnya banyak tapi tak sihat. Saya ni duit ada cukup tapi tak sihat ustaz. Tapi saya tabah haji tak lepas. Ada masalah sakit kronik, tak mampu juga. Ada orang duit ada sihat tapi masa tak mengizinkan. Dia anak tunggal, duitnya ada, sihat pula, tapi mak dia yang tua sedang sakit nazak dah, sakit teruk dah. Macam mana ustaz, saya ni nak pergi haji ke, surat sampai dah ni, kau nak jaga mak tua sakit teruk, tak ada siapa nak jaga. Saya kata mak tu jaga mak tu baik-baik. Kita tidak mampu dari segi itu. Jadi begitu juga perintah Allah. Setakat mana kita mampu buat, tinggal tak boleh. Contohlah sahabat-sahabat kita solat atas kerusi. Rukun solat 13 nombor 1 qiyam. Qiyam tu berdiri. Bukan ada solat duduk-duduk. Mesti berdiri. Berdiri baru niat, baru takbir, baru Fatihah. Berdiri. Tapi kalau tak mampu berdiri, duduk. Begitu. Orang sihat macam kita ni mampu berdiri, tak boleh duduk. Jangan duduk galak-galak main, jalan rata, cergah, pergi ambil kerusi, duduk, Allah Akbar. Tak boleh. Kita berdiri, kalau tak mampu berdiri, duduklah. Duduk tu ada cara je lah. Solat sambil duduk. Buat mengikut kemampuan. Duduk pun tak boleh, solat sambil baring-baring. Tak boleh juga solat guna isyarat, kelopak mata ke, kita angguk-angguk ke. Tak mampu juga, buatlah solat dalam hati. Dalam hati, baca dalam hati. Lah ni aku Fatihah, ni aku berdiri. Lepas tu lah ni aku rokok, subhanallah. Baca dalam hati. Boleh juga. Kalau dalam hati pun tak boleh juga, tunggulah tak lama kita solat dia lah pula. Nak mati dah tu. Ini. Sini dia kata laksanakan perintah, tetapi tinggalkan larangan itu ialah serta merta.
kok mana pun kalau itu larangan Allah, tak boleh dia kata saya tak mampu ustaz. Arak ni kena minum juga secawan seminggu. Tak boleh. Itu qat'i diputuskan tak boleh. Saya tak mampu lah ustaz awak. Kena berzina juga sebulan 3 kali. Sebulan 2 kali. Tak boleh, itu namanya larangan serta-merta. Tetapi arahan, suruhan buat mengikut kadar kemampuan kita. Tinggal tak boleh buat mengikut kemampuan. Baik. Kemudian dia kata, bukan orang yang Islamnya cuma pada pengakuan, mengucap kemai, sebut Allah Tuhanku, tapi sembuhnya tidak. Sedangkan kehidupan hariannya mengikut jalan taghut. Jalan taghut itu jalan tak baik. Jalan orang yang sesat, jalan-jalan syaitan. Bergelombang dengan maksiat dan menderhakai Allah Ta'ala. Okay, kena jaga semua. Ni malam ni sepuh pun buat yang konsert hiburan. Apa ni? Hormatlah. Dia kata bukan kita nak jatuhkan Islam. Tak ada. Nah, hiburan apa salahnya? Kita bukan nak menjatuh. Islam tetap agama resmi. Iyalah agama resmi. Tapi sensitivity kena ada lah. Kan? Kita sambut malam baik, malam nisfu, malam Ramadan, malam nuzulul Quran. Sabarlah. Sabar bukan kata batas, tangguh dulu. Ada masa sesuai. Benar-benar lagu tu benar lara lala, itu jalan taghut. Tapi akhir zaman ni dia jadi macam-macam. Iaitu dia kata bergelombang dengan maksiat dan derhaka ia kepada Allah. Ketika seorang itu berhadapan dengan maut dan ketika ia dibangkitkan semula mengikut gambaran kehidupannya ketika di dunia. Orang yang mati bangkit nanti kiamat mengikut hak terakhir dia hidup. Kalau hidupnya tu terakhirnya cantik, bagus, gitulah nanti. Kalau di penghujungnya begini-begini kelang kabut. Seorang sahabat mai jumpa, ya Rasulullah, ayahku mati. Tolonglah hantar sahabat-sahabat diurus jenazah. Nabi pun kata, sahabat-sahabat, ikut pemuda ni, tolong pi uruskan jenazah bapa dia. Sahabat pi. Bila sampai nombor 1 nak mandikan dulu. Dia mandi, kafan, solat, kebumikan. Sampai di rumah, mana jenazah ayah kamu? Tu balik tabir, buka lah. Bila buka, ada jenazah diselimut. Bila buka selimut, jenazah bapa dia telah bertukar menjadi seekor babi. Babi hutan. Dia panggil khinzir. Khinzir tu bahasa Arab. Bahasa Melayunya babi. Jadi kita panggil babi. Lalu dia babi. Okey. Sahabat lari. Ya Rasulullah, kami tak boleh nak mandikan dia. Dia bukan manusia. Dia seekor babi. Nabi kata, pi. Kamu pi, akan kudoakan kepada Allah agar dia bertukar menjadi manusia macam biasa. Sahabat pi. Tetapi Nabi pesan, jangan lambat, jangan lama-lama, cepat-cepat. Kalau kamu lambat, dia akan balik semula jadi bangkai babi itu. Sahabat pi, mani tak ada siap jadi babi balik. Nabi kata teruskan. Dan Nabi kata, kiamat nanti dia bangkit macam tu. Macam yang terakhir kamu tengok tu. Sini pun dia kata, dia akan bangkit mengikut yang terakhir dia hidup. Dia mati sebagai bangkai babi. Dia bangkit nanti macam tu lah. Dia pun tanya, ya Rasulullah, pasal apa? Nabi kata, aku tak mau jawab. Kamu tanya anak dia tu. Kamu tanya, pasal apa bapa kamu jadi macam ni? Dengan rasa sedih, rasa macam berat, mulut nak cerita. Maka dia kata, bapaku orang baik-baik. Cuma dia durhaka pada Allah. Durhaka macam mana? Satu saja yang aku tengok dia ialah dia tak sembahyang. Dia tidak menunaikan solat 5 waktu. Tu nak sebut kata bab solat ni berat, tuan-tuan, berat. Berat tu kita tahu semua dah kan.
Walaupun begitu, ada juga orang tak sembahyang, dia buat tak kisah aja, kan. Kita nak kata kat siapa, kita tak kata, cuma kita kata memang ada. Dan sahabat mai jumpa saya, Ustaz, daripada Kuala Lumpur balik Sungai Petani naik ATS, kami tak sembahyang, mana ada surau. Tu dia saya kata punya teruk. Dalam tu ada bilik sembahyang tahu, ada satu tempat tu untuk solat. Tak bolehlah ramai-ramai, tukar-tukar lah. Ada tempat wuduk lagi. Oh, kami tak tahu. Kena tahu lepas ni. Pergi Mekah, kalau naik Saudi Air ada surau, boleh masuk beberapa orang. Tapi jangan duduk lama lah, jangan duduk solat tu baca ayat panjang-panjang, zikirnya, sebab orang duduk tunggu. Kami pula nak masuk, oi. Cukup Assalamualaikum, istighfar 3 kali, doa pendek-pendek cukup. Orang lain pula. Jangan buat alasan. Kalau sampai tak ada langsung, kita buat ikut kemampuan. Solat atas kerusi, kiblat biar pergi, itu Allah Ta'ala punya pasal lah. Kita solat atas kerusi, paling tidak solat menghormati waktu. Balik rumah nanti bolehlah nak qada, kau nak buat lain, tapi tinggal tak boleh. Baik, ketika seorang itu berhadapan dengan maut, ketika ia dibangkitkan semula mengikut gambaran kehidupannya ketika di dunia, hak terakhir sekali Nabi kata macam tu dia, macam itulah dia lahir nanti, dia akan bangkit nanti. Allah, bila kita baca bab ni, kita kata na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, sebab itulah tuan-tuan, ada seorang ulama nama Ibrahim bin Adham, banyak nama dalam kitab-kitab ni. Dia kata, aku minta dengan Allah, aku tak mau mati di rumah aku tak mau mati di kampung aku. Orang tanya, tuan guru pasal apa? Dia tarah tok guru, aku takut aku nanti mati, masa aku mati berubah mayat aku jadi pelik-pelik, berubah muka aku kau gapo gini-gini. Aku tak mau orang, bila jadi macam tu aku mati, hak nak nanggung malu tu mak aku, ayah aku, isteri aku, anak-anak aku, keluarga aku. Orang cakap lah, keluarga mereka tu, anak saya tu, teruk. Sungai Petani, seorang pemandi mayat. Pemandi mayat tu baru mati. Dia mandi mayat, dia kata buka-buka kain tutup, lidah terjeler. Ustaz, sejengkal Ustaz. Kami lari balik, tak berani. Tengok, terkejut, tak biasa tengok orang yang lidah begitu panjang. Lidah kita pendek, tuan-tuan. Bukan panjang, kita rai jilat batang hidung. Sampai tak? Tak sampai. Dia tanya, pasal apa tu Ustaz? Mana saya tahu? Itu pun saya kata, macam itulah di akhir hidupnya, esok nanti macam tu. Na'udzubillah lah. Dia jadi, Ibrahim bin Adham kata, kalau aku mati di rumah aku, jadi pelik-pelik mayatku, keluarga aku menanggung malu. Isteri aku, anak-anak aku, kalau mak ayah ada, mereka lah akan malu. Saya tanya pemandi mayat, kat mana berlaku? Dia kata, Ustaz, bukan taman saya. Satu taman itu, hari masa berlaku tu, hak duk biasa mandi mayat itu tak ada. Pi mana tak tahu, melancung ke mana tu. Minta pinjam lah, dia pi. Saya kata dahsyat. Tapi dia tak habaq sampai akhir, dia tak cerita tentang mana dia pegang pada amanah akur janji. Dia tak boleh cerita keaiban mayat. Dia tak akan cerita. Ustaz nak tahu, cari sendiri. Jenuh cari, Sungai Petani ni luas, kan? Tapi dia amanah. Ini sebut kata, begitulah keadaannya. Ibrahim bin Adham tu untuk guru, bukanlah lelaki-lelaki. Tara tok guru pun ada sedikit kebimbangan, takut jadi pelik-pelik. Jadi kita berdoa lah kita supaya tak jadilah macam tu. Hal itu disabdakan oleh Rasulullah lah sekali, daripada Jabir radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah bersabda, setiap hamba manusia lah akan dibangkitkan semula di hari kiamat kelak mengikut watak dan keadaan ketika ia hidup di dunia. Yang terakhir sekali macam tu, cantik-cantiklah nanti, macam tu teruk-teruklah nanti. Maka muslim-muslimat, kita jaga kita. Di samping jaga kita, kita ada kewajipan, terutama sekali kepada anak
didik kita di rumah tu, yang bawah tanggungan kita, isteri kita, anak-anak kita. Kalau kita suami, isteri tu jaga baik-baik. Kalau kita bapa, anak tu kita kena jaga. Kan? Kita ketua keluarga, kita akan ditanya. Jadi kita tunaikanlah. Mudah-mudahan kita tetap dalam iman dan mendapat husnul khatimah. Takat ni dulu. Sekali lagi, kita akan baca tajuk cara-cara nak dapatkan iman. Iman kita ada dah ni, tapi dia kemukakan formula cara nak dapatkan iman. Hak ni mungkin kita akan baca selepas raya puasa lah, selepas Aidul Fitri. Kita dah nak sambut Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan kita akan buat sehabis baik. Sebelum tibanya Ramadan ni, kena prepare sikit lah. Kena tengok-tengok niat puasa macam mana, batal puasa macam mana, sunat-sunat puasa macam mana, amalan ibadat yang tertentu yang mungkin kita boleh laksanakan macam mana. Tak tahu, tanyalah orang-orang yang tahu, tanya tu imam dan sebagainya. Tadarus Al-Quran, jangan lupa. Ramadan, 4 golongan syurga paling rindu di bulan Ramadan. Nombor satu tu disebut talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Baca di masjid boleh, di surau boleh, baca tadarus beramai-ramai boleh, baca sendiri-sendiri pun boleh. Tengah hari kita pergi kerja, bulan puasa, kita tak makan, kita tak minum, kita rehat, kita solat zuhur di pejabat, di surau di pejabat, sementara menunggu masuk waktu pula pukul 2, 2:30 nak kerja, ambil masa sedikit duduk di surau ke, di penjuru manakah, baca Quran. Ada Quran kecil ke apakah, baca. Satu, baca Quran. Yang kedua, hifzul lisan, orang yang pandai menjaga lidah. Ingat tuan-tuan, puasa pasal tak makan tak apa, pasal tak minum tak apa, tak isap rokok pun tak apa. Hak paling berat itu ialah lidah. Muaz bin Jabal jumpa Nabi, Nabi pun terus jelek lidah. Nabi kata, ni nampak ni. Kata dia, aku terkejut. Kenapa ya Rasulullah kamu tunjuk lidah? Pasal ni lah dia kata ni, puasa menjadi jahanam. Puasa tak batal, tapi tak ada apa yang kita dapat. Ni. Dan pasal lidah ni juga Nabi kata, ramai manusia dihumban ke neraka. Bukan diheret, bukan ditarik, dicampak terus. Pasal apa? Nabi jelek, Nabi kata ni. Gitu. Nombor 3, Nabi kata mut'imul ji'an, Ramadan, orang yang rajin memberi makan orang yang lapar. Orang lapar tu siapa? Orang puasa lah. Mana ada orang puasa kenyang. Memberi makan itu bukan buat kenduri, kita tak mampu. Majlis berbuka di masjid, kita nak tanggung seorang, mungkin kita tak mampu, boleh share. Ataupun kita tumpang sikit tu imam, nak bagi sedikit sumbangan majlis berbuka besok, boleh. Apa dia? Kurma 1 kilo, kurma 2 kilo, itu pun kira okey. Ataupun menghantar juadah berbuka kepada jiran sebelah, maklum kita, maklang kita. Itu. Yang keempat ialah syurga rindu orang yang puasa dengan penuh keimanan, imanan wahtisaban. Dia puasa sungguh-sungguh, dia jaga semua anggota dia, mata jaga, lidah jaga, mulut, telinga. InsyaAllah kalau Allah bagi peluang lagi, kita buat sehabis baik. Wallahu a'lam. Saya mohon maaf. Kita jumpa nanti dalam Ramadan, ada satu jadual saya di sini. Kita berterawih, nanti kita tazkirah ringkas lah. Kan? Tazkirah ni jangan panjang-panjang. Kan? Di Kulim ada satu masjid, saya pergi tazkirah, Tok Imam dia tulis di kertas, dia pelekat ni. Saya duduk nak tazkirah, tengok, ui, dia tulis 20 minit saja tahu. Dia warning saja, 20 minit saja tahu. Saya kata cantik, bagus. Awak Tok Imam ni? Dia kata, Ustaz Zul tahu tak, Ustaz kita main tazkirah, dia lupa diri. 60 minit tazkirah, apa ni?
60 minit tu ceramah namanya, bukan tazkirah. Tazkirah ni 15-20 minit sudahlah. Kita nak tarawih lagi, lepas tu nak tadarus, dia godam sampai 60 minit sejam. Saya pun ustaz tulis pelekat, mana ustaz mai akan baca 20 minit saja tahu. Kita tak payah buat lagu tu lah kan, tapi Datuk Imam tu buat, saya sebut lah. Tahu ustaz kalau tak buat dia pun hayung sungguh. Sungguh betul ada di kalangan ustaz-ustaz ni, dia syok. Jemaah kita tarawih dah lah, kita tazkirah tu dia break di tengah, baru tazkirah, baru sambung tarawih, nak sambung lagi. Orang balik kerja letih pun nak puasa. Begitu. Mari kita tangguh dulu, kita baca seorang sekali tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.